Kopi Bosian, Om Kopi Sanangan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta kursus pada kali ini. Saya akan berkongsi satu topik yang mungkin sudah pernah diketahui ataupun pernah didengar oleh sebahagian peserta, dan mungkin bagi peserta yang baru, ini adalah merupakan topik yang baru untuk Anda semua. Program pendidikan awal kanak-kanak berasaskan bahasa ibunda di Sabah lebih dikenali sebagai program Taska Bahasa Warisan, di mana di dalam program ini kita menggunakan bahasa warisan ataupun bahasa ibunda sebagai medium utama di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ini adalah data yang dipetik daripada sumber UNESCO 2010. Terdapat lebih kurang 7.000 bahasa etnik di seluruh dunia. Dan satu masalah yang dihadapi oleh seluruh etnik minority ini, dalam mereka ini kebanyakannya tercicir ataupun ketinggalan dari segi pendidikan dan dari segi ekonomi. Dan menurut UNESCO, punca ataupun akibat yang menyebabkan perkara ini terjadi adalah karena disebabkan oleh tahap kefasihan bahasa yang terhad. Masalahnya di sini ialah apabila kanak-kanak itu pergi ke sekolah, bahasa yang mereka gunakan di sekolah berbeza daripada bahasa yang mereka gunakan di rumah. Contohnya, saya berbangsa Kimaragang. Di rumah, saya bertutur dan berkomunikasi dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan datu dan nenek di dalam bahasa Kimaragang. Tetapi bila saya di sekolah, saya terpaksa mempelajari bahasa yang lain untuk saya belajar ataupun mengikuti pembelajaran di sekolah. Ini adalah merupakan satu masalah yang sering berlaku dalam suku kaum etnik minority apabila mereka masuk di dalam alam persekolahan, di mana mereka terpaksa mempelajari bahasa yang baru dan dalam masa yang sama harus belajar perkara ataupun pembelajaran yang diajar oleh guru di sekolah. Apa yang berlaku di dalam konteks kita di Malaysia, khususnya di dalam bahasa kita sendiri? Betul, bahasa kita semakin pupus. Dan perkara ini amat menyedihkan sekali bahwa di Malaysia terdapat lebih kurang 138 bahasa yang masih hidup. Daripada 140, 138 masih hidup. Maknanya masih hidup di sini adalah masih ada penuturnya. Dan 2 bahasa di Malaysia sudah pupus. Dan di antara bahasa yang masih hidup ini, di dalam 138 bahasa yang masih hidup ini, lebih kurang 86 adalah di dalam tahap bahaya. Dan 12 lagi hampir-hampir mati. Jadi sumber ini diperolehi daripada etnolog dan guru-guru, dan para peserta boleh melihat data ini melalui sumber ini. Menurut kajian yang dijalankan oleh Thomas dan Collier, semakin seseorang kanak-kanak memperkembangkan bahasa pertamanya ataupun bahasa ibundanya secara akademik dan kognitif pada tahap umur yang sesuai pada pemikirannya, maka semakin dia dapat berjaya di dalam pencapaian akademik di dalam bahasa kedua. Dan di dalam konteks kita di Malaysia sendiri, bahasa kedua di sini merujuk kepada bahasa kebangsaan ataupun bahasa Inggris. Dan menurut kajian ini juga telah menemukan bahwa di 8 tahun peringkat awal pertama umur kanak-kanak adalah waktu yang sangat penting untuk menanam asas yang kokoh. Jadi kajian ini menunjukkan bahwa kanak-kanak yang menggunakan bahasa pertama mereka
Bahasa pertama maknanya di sini ialah bahasa yang mereka sering kali gunakan, yang mereka biasa gunakan di rumah. Bahasa pengantara yang mereka gunakan bila bertutur dengan ahli keluarga mereka. Jika bahasa itu digunakan di dalam akademik, maksudnya di sini ialah apabila mereka menggunakan bahasa ibunda itu di kelas, ini akan memberi faedah kepada kanak-kanak itu sendiri. Dan menurut kajian ini menunjukkan bahwa kanak-kanak yang belajar menggunakan bahasa ibunda mereka di dalam kelas akan membantu kanak-kanak tersebut untuk menguasai bahasa-bahasa yang lain, bahasa kedua atau bahasa ketiga atau bahasa yang keempat. Setiap kanak-kanak adalah berharga dan aset masyarakat kita. Saya sangat setuju dengan pendapat ini. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Malaysian International EC Conference menyatakan bahwa kanak-kanak adalah merupakan harta yang berharga, sebab kanak-kanaklah yang akan mewarisi. Mereka akan membesar dan mereka akan menjadi pemimpin. Mereka akan membesar dan mereka akan menjadi ibu bapa. Mereka akan membesar dan mereka lah yang akan menjadi guru. Dan mereka akan membesar dan menjadi masyarakat yang mampu menyumbang sesuatu kepada negara pada masa akan datang. Kita menjalankan program ini sejak tahun 2007 lagi. Di dalam program ini, khusus untuk di Sabah, kita hanya bermula untuk anak-anak yang berumur 3 hingga 4 tahun, di mana di dalam program ini, bahasa ibunda digunakan 100% di dalam kelas. Namun program ini, jika kita lihat di negeri Sarawak, mereka bukan hanya ada program preschool ataupun TASKA, tetapi mereka juga ada program pendidikan awal kanak-kanak berasaskan bahasa ibunda di dalam peringkat tadika. Tadika maksud dia umur 5 hingga 6 tahun. Jadi di dalam program tadika ini mereka masih menggunakan bahasa warisan mereka, bahasa ibunda mereka, tetapi di dalam masa yang sama mereka memasukkan bahasa kedua dan bahasa ketiga secara berperingkat-peringkat. Sekarang mari kita berbincang tentang apakah objektif utama program TASKA atau Tadika warisan yang kita telah jalankan setakat ini. Yang pertama, cikgu-cikgu, program ini bertujuan untuk membina satu asas yang kukuh di dalam bahasa warisan melalui kurikulum yang sesuai. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kebanyakan kanak-kanak mereka masuk ke sekolah tanpa asas yang kukuh. Mereka tidak pernah memasuki TASKA. Ada di antara mereka yang tidak pernah memasuki Tadika. Apabila mereka masuk di peringkat sekolah rendah, tahun 1, mereka menghadapi banyak masalah. Contohnya, mereka tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak pandai mengira, dan sebagainya. Di mana skill ataupun kemahiran-kemahiran ini sepatutnya mereka perolehi di dalam program pendidikan awal kanak-kanak. Jadi program TASKA Bahasa Warisan ini akan membentuk asas yang kukuh di dalam pendidikan awal kanak-kanak, khususnya di kalangan orang minoriti, dan sangat istimewa sekali di mana mereka menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri apabila guru mengajar subjek-subjek seperti matematik, subjek bahasa, bercerita, mengira, membaca, semuanya di dalam bahasa ibunda mereka. Yang kedua, program ini bertujuan untuk membantu proses penurunan bahasa dan budaya antara generasi. Seperti slide yang sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa bahasa etnik di Malaysia ini diancam kepupusan. Jadi program TASKA Bahasa Warisan ini ataupun Heritage Preschool ini akan membantu
masyarakat minority menurunkan budaya mereka, bahasa mereka, keunikan mereka, kesenian mereka kepada generasi-generasi muda pada masa kini. Masih ingat pepatah Melayu yang mengatakan, jika mahu meluntur bulu, biarlah bermula dari rebungnya. Jadi program ini akan membantu kita untuk menurunkan ilmu-ilmu yang telah diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi kepada anak-anak kita. Seterusnya, program ini akan membolehkan kanak-kanak mengetahui warisan dan asal-usul, juga identiti. Ini akan mempersiapkan mereka kepada dunia luar yang lebih mencabar. Melalui program ini, kanak-kanak akan diajar tentang siapa mereka. Mereka akan diajar tentang identity. Apakah penanda-penanda identity yang menunjukkan mereka ini adalah berasal daripada suku tertentu. Apakah identity? Contohnya kalau saya sendiri, apakah yang menunjukkan ataupun apakah yang menggambarkan bahwa saya adalah orang Kimaragam? Jawabannya ialah melalui bahasa yang saya tuturkan, melalui pakaian yang saya pakai, dan cara hidup yang saya amalkan. Seterusnya, program Pasca Warisan ini juga akan menyediakan perkembangan yang baik, di mana kita akan mendorong kanak-kanak itu menguasai bahasa kedua dan bahasa ketiga. Selain daripada itu, program ini juga akan membantu ibu bapa dan keluarga menyemai nilai, ilmu, dan kemahiran baru di dalam diri kanak-kanak sejak kecil lagi. Seterusnya, program ini juga akan membantu menanamkan nilai kerohanian, juga mengembangkan kanak-kanak secara holistik. Ini merupakan contoh aktiviti-aktiviti yang kita jalankan di dalam program pendidikan awal kanak-kanak berasaskan bahasa ibunda. Dan gambar yang pertama sekali yang di atas ini menunjukkan guru sedang menjalankan aktiviti circle time ataupun masa dalam bulatan, dan pada waktu ini guru-guru berbincang, bercerita, dan bertanyakan soalan kepada kanak-kanak 100% di dalam bahasa ibunda mereka. Jadi kanak-kanak mempunyai banyak masa untuk belajar bahasa ibunda mereka di dalam program ini. Gambar yang kedua ini diambil di Bonduk. Gambar yang kedua juga menunjukkan guru sedang bercerita kepada kanak-kanak di dalam bahasa ibunda. Jadi bahasa ibunda kanak-kanak akan berkembang ketika PNP berjalan. Di sini kanak-kanak diberi banyak peluang meningkatkan bahasa ibunda mereka melalui teknik pengajaran yang interaktif dan mudah difahami. Di dalam program ini juga kita mau menerapkan prinsip pengajaran yang berkesan, di mana salah satu prinsip yang kita gunakan di sini ialah kita mengajar kanak-kanak daripada apa yang mereka tahu dahulu kepada perkara yang mereka belum ketahui. Prinsip lain, contohnya di dalam gambar ini, guru sedang mengajar subjek matematik. Jadi guru menggunakan alat-alat yang konkret, mengajar kanak-kanak mengira dan sebagainya. Ini bagus mereka menggunakan bahan-bahan yang konkret, karena ini akan merangsang visual mereka, merangsang motor halus mereka, sentuhan mereka, dan sebagainya. Dan melihat kepada bahan-bahan yang digunakan ini,
Kesemua bahan-bahan kita akan pastikan bahan-bahan tersebut adalah berasaskan bahan-bahan semula jadi. Bahan semula jadi maknanya apa saja bahan-bahan yang ada di dalam persekitaran mereka, mereka boleh gunakan di dalam kelas. Contoh gambar yang di sebelah ini menunjukkan guru menggunakan biji getah, batang kayu, bijirin, dan apa saja bahan-bahan yang mudah diperolehi di persekitaran sekolah mereka. Jadi ini menjimatkan kos dari segi penyediaan bahan-bahan. Di dalam program ini juga kita bukan sahaja mengajar anak-anak dari segi akademik, tetapi kita juga mahu supaya anak-anak ini berkembang dan membesar secara holistik. Jadi kemahiran lain seperti kemahiran fisikal, seperti motor halus dan motor kasar itu kita akan titik beratkan di dalam program ini. Mungkin ada yang bertanya tentang apakah peranan SIL dalam program ini. Selalunya kita akan memberi training ataupun latihan kepada guru-guru yang baru khususnya, dan latihan ini mengambil masa selama 2 minggu sekurang-kurangnya. Ini adalah merupakan latihan paling asas, dan di dalam masa yang sama guru-guru yang sedang mengajar juga kita akan selepas pre-service mereka akan mengajar di sekolah, dan dari masa dari masa ke masa mereka akan dipanggil untuk menghadiri training in service. Jadi ini mengambil masa tidak lama, bergantung kepada budget perbelanjaan pada waktu itu, di mana ia hanya mengambil masa 3 hingga 5 hari saja. SIL juga membantu dari segi pembangunan material dan sebagainya. Material di sini merujuk pada bahan-bahan yang digunakan di dalam taska, contohnya kurikulum, borang-borang, dan sebagainya. Kita juga memberikan khidmat nasihat kepada pemula ataupun mereka yang baru memulakan program. Mungkin ada community yang mahu mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang program ini, maka kita akan memberikan khidmat nasihat ataupun consultation kepada community kita. Sedikit perkongsian, ini adalah salah satu training in service yang kita pernah jalankan dulu, sudah lama ini di Payas-Payas bersama-sama dengan guru-guru Tebilung, Kimeragang, Iranun, dan lain-lain lagi. Rumus pun ada menghadiri program ini, dan kursus ini adalah kerjasama di antara SIL dan persatuan-persatuan yang terlibat. Dan gambar yang dibawa ini adalah gambar salah satu in-service training yang kita jalankan di Lawas Sarawak bersama dengan guru-guru Tadika. Jadi dalam program pendidikan awal kanak-kanak berasaskan sekolah, program ini sebenarnya adalah program berasaskan community. Maknanya di sini ialah community adalah tulang belakang program ini. Tanpa bantuan community maka sedikit mustahil untuk menjalankan program ini. Jadi mungkin ada peserta yang bertanya ataupun tertanya-tanya, apakah sumbangan yang boleh disumbangkan oleh masyarakat ataupun ibu bapa di dalam program ini sendiri. Antara prinsip yang kita mau terapkan dalam kelas ini ialah keterlibatan community itu haruslah lebih aktif di dalam kelas, di mana setiap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas kita mau supaya ibu bapa, ahli keluarga, kanak-kanak terlibat sama. Contohnya dalam aktiviti tarian, ibu bapa sama-sama mengajar tarian mereka kepada anak-anak sewaktu kelas berjalan. Bagi masyarakat sendiri, mereka boleh menyumbang sesuatu yang boleh digunakan di dalam taska mereka. Yang pertama, peralatan musik tradisi, contohnya gong, gendang, dan sebagainya.
Mungkin ada ahli keluarga yang mempunyai lebihan pakaian tradisional, maka bolehlah disumbangkan pakaian tersebut di sekolah, supaya anak-anak nanti mereka akan mengetahui dan mereka mempelajari tentang pakaian, keunikan pakaian tradisi, bukan saja melalui gambar, tetapi mereka boleh pegang dan sentuh pakaian tradisi yang sebenar. Community juga boleh memberikan bantuan dari segi menyediakan perkakas tradisional, contohnya bekas makanan, bekas minuman, raga, bakul, bekas-bekas dan sebagainya, raga, tikar, itu boleh disumbangkan di dalam program ini. Ketika waktu bercerita, seperti dalam program ini kita ada sesi bercerita, ada banyak cerita yang kita ada big book, buku besar, kita ada buku kecil, kita ada cerita lisan. Jadi community boleh mengumpulkan sebanyak mungkin cerita-cerita rakyat yang mereka ada, pantun atau syair dalam bahasa mereka sendiri, dan mereka boleh bekerja sama dengan guru-guru mengajar seni oral ini kepada anak-anak mereka nanti. Kita juga mahu supaya community terlibat di dalam aktiviti gotong royong. Selalunya gotong royong ini dibuat supaya kerja yang berat yang dilakukan oleh guru tersebut akan menjadi ringan apabila ibu bapak atau community datang membantu. Contohnya aktiviti kebersihan, membersihkan kawasan sekolah, community ataupun masyarakat boleh mengatur satu masa untuk menolong guru membersihkan kawasan persekolahan contohnya. Selain daripada itu, kita juga mengharapkan supaya community dapat memberikan sumbangan dari segi dana dan keperluan-keperluan lain yang dirasakan perlu untuk disumbangkan di dalam program. Jika semua hal ini berlaku, kerjasama yang baik yang diberikan oleh community diberikan kepada guru-guru khususnya dalam program ini, maka saya percaya bahwa program ini akan berjalan dengan jayanya pada masa akan datang. Memetik ini satu peribahasa, bahasa jiwa bangsa, bahasa itu menunjukkan bangsa. Kalau bahasa itu hilang, maka lenyaplah bangsa. Sekian dan terima kasih.